Ini bab isyarat di dalam sembahyang ataupun isyarat ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW selalu mengisyarat ataupun memberi isyarat ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih lirrijal, tasbih untuk lelaki. Maksud beliau di dalam sembahyang, dan tasfiq, ini menepuk tangan untuk orang-orang perempuan. Sesiapa yang mengisyaratkan ketika bersembahyang dengan sesuatu isyarat yang difahami, maka hendaklah dia mengulanginya. Maksud beliau sembahyang. Abu Dawud berkata hadis ini waham, keliru. Ini bab fi mashil hasa fi shalah, menyapu anak batu pada ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abil Ahwas, iaitu seorang syekh daripada penduduk Madinah. Beliau mendengar Abu Dzar meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Sabda baginda, apabila seseorang daripada kamu berdiri untuk bersembahyang, maka pada ketika itu sesungguhnya rahmat tuwajihuhu, yang menghadapnya, tuwajihuhu, yang menghadapnya, fala yamsahul hasa, oleh itu tidaklah boleh dia menyapu anak batu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mu'aiqib bahawa Nabi SAW bersabda, jangan engkau menyapu ketika engkau sedang bersembahyang. Kalau engkau tak dapat tidak kena melakukan, yakni kena menyapu juga, maka hanya sekali sahaja, iaitu meratakan anak batu. Babur rajul yusalli mukhtasiran, ini bab seseorang bersembahyang dengan cekak pinggang, mencekak pinggangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW telah melarang daripada ikhtisar, yakni mencekak pinggang pada ketika bersembahyang. Abu Dawud berkata maksudnya ialah seseorang meletakkan tangannya di atas pinggangnya. Ini bab seseorang ya'tamid fi shalah ala asan, berpegang kepada tungkat ataupun memegang tungkat untuk untuk menekan di atasnya pada ketika bersembahyang. Ini bab seseorang yang menekan tungkat ataupun bertungkat pada ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hilal bin Isaf, beliau berkata, aku pergi ke Raqqah. Salah seorang sahabatku berkata kepadaku, maukah engkau bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi SAW? Qala, perawi berkata, qultu, saya menjawab, itu peluang yang sangat baik, itu peluang yang sangat istimewa, yakni bagiku. Fadafa'na ila Wabisah, kami pun pergi untuk menemui Wabisah. Aku berkata kepada sahabatku, kita mulakan melihat kepada keadaan dirinya, kepada keadaan dirinya, ataupun dalih itu dengan makna tingkah lakunya. Kita tengok dulu tingkah lakunya. Fa idza alaihi qalansuwatun lati'ah, rupa-rupanya dia memakai songkok yang yang apa ni, rendah, bukan tinggi. Lati'ah tu maknanya yang rendah. Songkok tu rendah, tidaklah kata tinggi songkok. Zatu udhunain, yang mempunyai dua telinga. Songkok tu dua telinga, ada telinga. Dia kalau negeri sejuk tu dia adalah, dia macam piah gitu, tapi dia turun sini. Dia ada telinga, tudung telinga. Wa burnus khazzin aghbar, dan dia memakai burnus khaz. Burnus daripada khaz
sejenis kain lah, ataupun yang bercampur sutera. Aghbar, yang berwarna kelabu. Burnus itu iaitu pakaian. Kalau baju di negeri sejuk tu dia bersambung bahagian tekuk dia ni dengan kepala dia. Dia boleh pakai ke kepala. Itu burnus. Wa idza huwa mu'tamid ala 'asan, dan dia pada ketika itu bertungkat, ataupun memegang tungkat ketika bersembahyang. Kami pun berkata, sebagai bertanya dialah, selepas dia memberi salam, dia pun menceritakan. Ummu Qais binti Mihsan menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda berumur ataupun tua, wa hamalal lahm, dan gemuk sedikit ataupun berisi sedikit, ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaih, baginda mengambil tongkat untuk bertelekan, ataupun untuk pegang di atas tongkat itu, pegang tongkat itu dalam sembahyang, pada ketika bersembahyang. Ini bab larangan daripada bercakap dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata, seseorang daripada kami, ataupun kami lah, maksud dia ini bahasa dia kejek gitu. Salah seorang daripada kami bercakap, maksudnya kami lah. Kami selalu bercakap-cakap dengan orang di sebelahnya ketika bersembahyang dahulu. Lalu turun ayat waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah qanitin, dalam keadaan diam. Fa umirna bisukut, dengan begitu kami diperintahkan supaya diam, dan dilarang kami daripada bercakap, yakni dalam sembahyang. Kita balik semula kepada baca tadi. Babul isyarah fi salat. Ini bab isyarat dalam sembahyang. Jadi isyarat dalam sembahyang, kena ingat semua lah. Maksud Imam Abu Dawud tu, tujuan utama dia susun kitab dia ni, kena ingat semua, iaitu untuk menyatakan dalil bagi masing-masing ulama dalam pendapat mereka itu. Dia berpendapat begitu, mana dalil dia? Ni dalil lah bagi masing-masing ulama. Jadi maksud isyarat di sini bukan isyarat hak pada ketika tasyahud tu. Sebab hak isyarat pada masa tasyahud itu dia ada bab suku. Imam Abu Dawud akan sebutkan nanti ada bab, iaitu babul isyarah fit tasyahud. Akan datang kita akan jumpa isyarat pada masa tasyahud, yakni pada masa tahiyat tu lah. Bukan hak tu maksud ni isyarat sini. Isyarat ni isyarat pada ketika lain-lain lah, yang bukan merupakan sebagai satu ibadat, satu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai ibadat lah. Tidak. Tapi isyarat-isyarat lain lah, misalnya orang tanya ke, ataupun orang beri salam ke, isyarat tu. Jadi isyarat tu luas. Sama ada isyarat dengan kepala, isyarat dengan tangan, boleh berlaku. Itu maksud isyarat. Jadi ada ulama yang mengatakan tak boleh isyarat dalam sembahyang tu, sebab dia jadi mai-mai dan macam bercakap juga. Bila orang tanya, hak tak boleh bercakap tu memang jelas dah lah, kita sudah bicara dah sebelum pada ni. Jadi apabila isyarat tu dia boleh faham pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi tak boleh tu sampai ke peringkat mana? Ada yang sampai mengatakan sampai ke peringkat haram. Tidak sampai membatalkan, tidak sampai membatalkan. Tetapi kebanyakan ulama tidak kata begitu. Mereka mengatakan hanya makruh sahaja, paling tinggi. Kalau tidak pun harus, boleh. Walaupun orang tanya, lepas tu kita isyarat tu dia faham. Ataupun dia bagi salam, kita bagi isyarat, Assalamualaikum.
Isyarat ikut dekat bawah ni kau tunjuk jari gitu kan, ataupun gitu boleh, ataupun angguk sikit, boleh. Jadi hak boleh ni dalam sembahyang mana? Kalau sembahyang hak sunat itu memang luas lah, hak tu memang luas lah. Sembahyang sunat tu. Kalau sembahyang fardu pun boleh juga. Cuma tak usah dijadikan kebiasaan lah. Tak usah dijadikan kebiasaan. Tak apa tu. Paling tinggi dia pergi kepada makruh, tidak sampai membatalkan sembahyang. Tidak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri, ni dalam hadis ni, hadis Anas, begitu juga hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, dan ramai lagi dalam kitab-kitab lain ada sebut Nabi SAW bukan sekali dua isyarat, macam-macam isyarat dengan maksud macam-macam. Isyarat, ada dia isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar bila Sayyidina Abu Bakar nak undur, tak usah, mana tak usah undur, duduk terus, isyarat. Itu dalam sembahyang fardu, dalam sembahyang fardu, dan banyak lagi yang lain-lain. Termasuk di sini Anas berkata kana yushiru, Nabi SAW selalu isyarat. Kana yushiru, kana masuk pada fi'il mudhari', memberi arti selalu, banyak kali, bukan sekali. Memang pun kalau kita tengok dalam hadis banyak. Dan hak ni hak sahih. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan paling tinggi makruh. Kalau tidak pun haruslah. Kebanyakan yang mengatakan harus. Bukan sahaja dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain pun lagu tu juga. Serupa juga. Mazhab lain hak boleh bergerak banyak-banyak tu lagilah. Hak boleh bergerak banyak lagi. Tetapi jawab salam dalam bentuk Waalaikumsalam ataupun jawab dalam bentuk perkataan, hak tu memang tak boleh lah. Hak tu memang tak boleh. Kita sudah bicara dulu. Cuma ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia boleh jawab dalam hati, sekat tu. Ada yang kata tak boleh jawab dalam hati pun tak boleh. Ada yang kata boleh jawab tapi lepas sembahyang, nanti sudah sembahyang baru jawab. Gitu. Nak kata nak jawab Waalaikumsalam tu tak boleh, walaupun jawab salam, dan itu sebagai doa sahaja, tak boleh. Apatah lagi untuk kecek. Cuma ada orang mengatakan Imam Abu Hanifah, orang kaitkan, hubungkan dengan Imam Abu Hanifah, kononnya dia berpendapat batal sembahyang ni kalau dengan isyarat. Tetapi itu tidak tepat, tidak betul. Dalam nukilan pendapat itu tak betul. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sebut cerita ni, dia tak ada sebut pun khilaf. Apatah lagi kalau imam dia ada kata batal, mesti dia ada sebut. Ni tak ada. Maknanya dia tak betul lah kata batal itu. Lepas tu hadis yang kedua, kita terjemah tu kita sudah terjemah dah tadi. Ulama tak seterima hadis ni, dan hadis ini dianggap sebagai dhaif kerana dua sebab. Yang pertama, salah seorang perawi dia Muhammad bin Ishaq. Yang kedua iaitu Abi Ghatafan. Tetapi Abi Ghatafan itu masih lagi ada khilaf, ada dipertikaikan oleh ulama. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab ni Badlul Majhud ni, cuba kita tengok pada muka surat 249. Selepas mengemukakan hadis ini, Daraqutni berkata, Ibnu Abi Dawud
cerita kepada kami, Abu Ghatafan ini rajulun majhul, orang yang tidak dikenali. Bila dalam sanad sesuatu hadis itu ada seorang yang tidak dikenali, kira-kiranya hadis itu dhaif. Gitu. Paling kurang dia jadi dhaif. Dan akhir hadis ini ziyadah fil hadis. Akhir hadis ini adalah tambahan kepada hadis wa asal, bukan hadis maknanya, tambahan. Wala'allahu min qawli Ibni Ishaq. Boleh jadi hak tambahan di akhir hadis ini itu adalah tambahan daripada Ibnu Ishaq. Dia kata was-sahihu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yushiru. Hak sahihnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi isyarat dalam sembahyang. Sedangkan dalam hadis ni Nabi tak bui isyarat. Mana hak tambahan tu? Mana dia nak ceritanya hadis hak sebenarnya at-tasbihu lirrijal wat-tasfiq lin-nisa, tu je hak asalnya. Lepas tu man asyara fi salatihi isyaratan tufhamu anhu falya'udiyah laha, yakni as-salah itu semua tambahan, bukan hadis. Ini mudraj minar rawi, orang panggil hadis mudraj. Siapa yang memasukkan hak ni sehingga jadi keliru dengan kata-kata Nabi sebab macam sambung hak dulu tu. Ni di sini dia kata boleh jadi ini daripada Ibnu Ishaq, sebab orang lain tak ada nampak tu. Orang lain tu molek-molek. Situ je kalau nak ada pun dia ada masalah. Jadi hak ni tambahan. Jadi mengikut Ibnu Abi Daud, kata Daraqutni, Abu Ghatafan itu rajul majhul. Wa hakadha qala al-Baihaqi fi sunanihi. Baihaqi juga kata lagu ni. Dia kata ni tambahan Ibnu Ishaq. Dia kata lagu ni. Tetapi pengarang Al-Jawharun Naqi fi ar-radd 'ala al-Baihaqi, dalam babul isyarah fi ma yanubuhu, di bawah tajuk tu dia menyebutkan di akhirnya hadis daripada Abi Ghatafan. Kemudian dia menukilkan kata-kata Ibnu Abi Daud bahawa Abu Ghatafan itu majhul. Qultu, waktu dia kata Ibnu Abi Daud mutakallam fihi. Ibnu Abi Daud tu dipertikaikan oleh ulama. Dia sendiri tu, dia nak cakap orang, dia nak hukum orang ni majhul gitu, dia sendiri tu orang pertikai. Ibnu Abi Daud ni siapa dia? Anak Imam Abu Daud ni, namanya Abdullah. Ada juga ni dalam sejarah ni, sejarah ulama ni, ayahnya memang tinggi, semua orang terima belakang, tapi anak dipertikaikan. Salah seorangnya Imam Abu Daud. Anak dia ni perawi yang dipertikaikan. Dialah penulis kitab Kitabul Masahif. Penulis kitab namanya Kitabul Masahif, tentang mushaf. Mushaf itu, mushaf ini, dalam mushaf ni ada gini, dalam mushaf ni ada gini, Quran ni asalnya gini-gini, dalam kitab tu ada kitab dia. Tetapi mengikut At-Turkumani, pengarang Al-Jawharun Naqi, dia kata Ibnu Abi Daud mutakallam fi. Bila dia tu sendiri tu orang pertikaikan, tak boleh nak buat, nak jadikan sandaran. Sebab kata dia Abu Ghatafan ini ma'ruf. Apa-apanya tak kenalnya, ma'ruf. Imam Muslim ambil riwayat daripada dia dalam sahihnya. Begitu juga kumpulan ulama meriwayatkan daripada dia. Ibnu Ma'in dan lain-lain wathaqahu, mengatakan dia ni siqah. Intaha, maknanya bukan seorang kata dia ni ada, jelas. Habis itu. Qultu, saya kata pula, kata Khalil Ahmad, wa qad haka maulana al-Syekh Muhammad Yahya al-Marhum min taqrir Syekhina al-Ganguhi ala qawli Abi Daud hadha al-hadith wahmun. Habis itu. Tak apalah, ini cerita lain pula. Cerita lain pula. Jadi hak kita nak situ. Mana siapa dia hak kata majhul itu? Ibnu Abi Daud. Mana orang lain terima Abu Ghatafan itu? Abu Ghatafan Tarif Al-Murri itu. Tu. Abu Ghatafan Ibnu Tarif Al-Murri ataupun Ibnu Malik Al-Murri. Namanya Sa'ad. Itu dia.
Adalah kitab kita. Qalahu al-Hafiz fi at-Taqrib, thiqah kata dia. Wa qala fi Tahdhib at-Tahdhib Abu Ghatafan bin Tarif al-Madani. Orang panggil juga Ibnu Malik al-Murri Hijazi. Namanya ada orang kata Sa'ad. Dia meriwayatkan daripada ayah dia Tarif bin Malik dan Sa'id bin Zaid bin Amr dan Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Dia ni perawi daripada Abi Hurairah. Hak ni lah, hak kita duduk baca ni riwayat dia daripada Abi Hurairah. Dan lain-lain dia sebut siapa dia, dia ambil daripada siapa sahabat. Pas siapa dia pula anak murid dia ambil daripada dia. Maknanya tentang dia ni lepas tu Dauri berkata an Abi Bakr ibni Daud Abu Ghatafan majhul. Dalam Mizanul I'tidal Abu Ghatafan daripada Abi Hurairah la yudra man huwa, tidak diketahui siapa dia. Daraqutni berkata majhul. Hak zahirnya Abu Ghatafan bin Tarif al-Murri. Apa majhulnya? Dia bukan seorang majhul, bukan seorang yang mengatakan dia ni thiqah. Tapi mana tak apalah situ. Tentang Abu Ghatafan itu masih lagi ada perbahasan. Ada yang mahu terima, hak tak terima tu tak apa kemah. Tetapi masalahnya Ibnu Ishaq seorang lagi. Dan Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis ini secara an-anah. Cuba kita tengok. An Muhammad bin Ishaq an Ya'qub. Mana dia sebut an. Kalau riwayat dengan an, itu orang panggil riwayat an-anah. Dan Ibnu Ishaq ni dia terkenal sebagai seorang mudallis. Mudallis. Bila seorang mudallis, kalau kita tengok dalam senarah ulama tulis kitab mudallisin tu, ar-ruwatul mudallisun, perawi-perawi yang melakukan tadlis, salah seorangnya Muhammad bin Ishaq. Dan perawi yang melakukan tadlis ni, kaedah dianya, kalau dia meriwayatkan secara an-anah, riwayatnya dhaif. Kalau dia tu orang tidak dhaif pun jadi dhaif. Apatah lagi dia tu dipertikaikan. Apalagi dikatakan sini Baihaqi dan juga orang-orang lain lagi kata bahawa tambahan di belakang ni hak dia, bukan hak Nabi, hak asalnya. Man asyara fi salati isyaratan tufhamu anhu falya'ud laha. Hak ni dia tambah. Jadi tambah lagu ni tak molek ni, sehingga mengelirukan. Sekali-sekali kita tengok macam Nabi kata lagi, padahal tidak. Macam mana yang Nabi nak katanya, sedangkan dia sendiri buat. Sedangkan dia sendiri nak buat semua isyarat. Isyarat tu orang faham. Orang faham misalnya tadi isyarat. Saya nak upahkan faham. Sebab tu dalam hadis kata isyarat supaya kamu tetap duduk situ. Tak usah turun, tak usah mundur ke belakang. Faham tu? Berapa kali Nabi SAW isyarat. Jadi hak ni dia kata sesiapa yang isyarat dalam semaya dia dengan isyarat yang boleh orang faham, dia kena ulas semaya. Bila Nabi sendiri ulas semaya? Tak pernah sabar tu. Nabi SAW akan mengatakan sesuatu yang mana dia sendiri buat. Dia larang benda hak dia buat. Ni macam di sini. Dah hak ni umum ni. Orang lain pada buat lagu dia tak ada larang. Dalam hadis hak lebih sahih, saya tak lagu ni. Mana hadis ini bercanggah dengan hadis yang lebih sahih, sedangkan dia tu dhaif. Maka orang panggil hadis munkar. Bila hadis munkar tak boleh nak buat hujah. Sebab itulah kita baca tadi, hak akhir tadi. Qultu Maulana Syekh Muhammad Yahya almarhum telah menyebutkan daripada takrir Syekh dia Rashid Ahmad ketika dia membuat komentar terhadap kata-kata Abu Daud ini. Hadzal hadis wahmun. Abu Daud sendiri kata hadis ni keliru, kata dia. Maknanya bila Abu Daud kata di akhir itu, dia komen mana hadis itu tak lagi, mana bagi dia dhaif, bagi Abu Daud dhaif juga. Jadi dalam takrir ni sebab apa yang Abu Daud ni sampai mengatakan hadis ini waham? Dia kata ittarra ila dhalika li thubutil isyarah bis sihahi min ar-riwayat ma'a itlaq al-isyarah fi hadhihi wa la yab'ud an yuhmala amru al-i'adah ala al-istihbab aw yurad bil isyarah ma hiya mufsidah laha fala yaftaqiru idhan ila al-iham. Hak ni dalam takrir Rashid Ahmad Gangguhi.
yang dinukilkan oleh anak murid dia, Maulana Muhammad Yahya. Maulana Muhammad Yahya itu siapa dia? Ayah kepada Syekh Zakaria yang masyhur itu. Ayah dia. Jadi dia kata, sebab apa yang Abu Daud mana terpaksa kata gini, hadis ini waham, keliru. Sebab banyak sangat hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan ada isyarat. Bukan Nabi saja isyarat, orang lain pun isyarat juga, tak ada gapo-gapo pun. Sedangkan di sini isyarat ni mutlak ni. Isyarat lagu mana? Isyarat lagu mana? Kok isyarat siapa gelepar? Kalau gelepar tu memanglah tak boleh. Lagu mana dia Allah ni? Sedih benar. Dia pun gelepar tu kan semaya. Lagu tu isyarat lagu tu tak boleh. Dia tak kecek. Kalau isyarat lagu tu boleh jadilah. Kita pun kata isyarat tu bukan isyarat siapa lagu tu. Jadi tapi isyarat ni dia kata yang boleh difaham saja, tidak semestinya gelepar. Sebab tu tak jelas. Tak jelas. Boleh jadi kalau kita nak ambil kira jugalah hadis ini, paling tinggi hak suruh ulang ni sebagai istihbab, molek saja. Molek saja. Ataupun hak maksud isyarat ni, isyarat hak boleh faham ni isyarat yang memang membatalkan sembahyang. Hak tu hak suruh ulang tu, kalau isyarat tu tidak membatalkan sembahyang, sikit ya. Gitu. Gitu tak apa. Ini kalau kita nak ambil kira hadis ni. Kalau tak saya ambil kira pun tak ada masalah dah. Lepas tu Imam Abu Daud bagi buat ke dia? Dah tak boleh pakai. Mari buat ke dia? Dia nak ayatnya, ada orang yang kadang-kadang dia pakai hadis-hadis seumpama ini, yang mana bagi seseorang pengarang macam dia kata ni dhaif. Orang lain yang dia pakai juga, dia tidak anggap dhaif, sekurang-kurangnya hasan, boleh pakai jugalah. Tapi dia takwil lah. Takwil tu semua tak adil lah. Isyarat yang boleh membatalkan apa misalnya, atau maksud suruh ulang sembahyang mana sebagai istihbab apa, sekadar tu. Mana dia kata Ibnu Ishaq ni bukan tarah dhaif, mana hasan, dia letak situ. Lepas tu Ibnu Ishaq riwayat secara tadlis itu. Dan apabila mudallis meriwayatkan secara an-anah, maka riwayat dia tu tak boleh dipakai, tak boleh pergi jugalah. Jadi Imam Abu Daud nak cerita di sini, ada kalanya seseorang tu dia pegang dengan sesuatu yang mana sesuatu tu tidak kemah, tidak boleh dijadikan dalil. Kemudian siapa yang menjadikan hak ini sebagai dalil? Siapa? Tak ada. Imam Abu Daud nak isyarat, mungkin ada orang yang kata tak boleh jadi dia ada pegang dengan hak ni, hak lagu-lagu ni, hak lagu ni tak boleh buat dalil. Sebab itulah orang-orang yang besar, hak hebat-hebat, ulama-ulama besar tak ada pegang hak lagu ni. Dia kata boleh berlaku, tidak membatalkan berlaku. Ni suruh ulang sembahyang apa? Batal? Batal kah? Sembahyang ni, sembahyang yang sama, Nabi SAW tak bui sembahyang 2 kali. Tak bui seperti yang kita sudah jumpa dah dulu kan, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Gitu hadis. Mana jangan kamu sembahyang, kerjakan satu sembahyang dalam satu hari 2 kali, kecuali kalau batal. Batal kok? Siapa dia yang kata batal? Jadi di sini kita dapat faham maksud Imam Abu Daud bukan dia nak ayat dalil. Hak ni tak boleh jadi dalil. Kalau ada orang buat dalil, mana dia tidak erti. Misal hak lagu setara ni dia buat dalil, maka jadilah lagu tu. Hak tu jadi bercanggah dengan ulama-ulama besar. Sedangkan ulama besar siapa dia? Hak ada kata siapa aku dah ulang sembahyang, makna batal lah sembahyang. Siapa dia? Tak ada. Maknanya mereka tak jadikan ini hadis-hadis umpama ini sebagai dalil. Hak dia jadikan sebagai dalil hadis hak mula-mula tu. Hak tidak waham, tidak keliru, tidak mudraj, tidak tambah daripada siapa-siapa, tidak ada tambahan, hak lagu tu baru boleh buat dalil. Tapi kalau hak waham, isyarat kepada Abu Daud, hak ni orang tak boleh buat dalil. Dia nak mengajar kita cara berdalil dengan hadis. Bukan semua hadis ni boleh buat dalil. Untuk hukum, hak ni masalah hukum ni. Masalah hukum, kalau dhaif tak boleh buat dalil dalam masalah hukum. Apalagi kalau hak kemudian ini bukan hak Nabi SAW kata,
Kalau kita kata ini huraian Ibnu Ishaq saja, siapa dia? Ya kita nak pegang sangat. Lagilah mana hak ni. Sebab itu kata Wahab mengelirukan. Ni keliru ni Imam Abu Daud kata. Sebab itu Imam Abu Daud sendiri pun dia kata Ibnu Ishaq ni dhaif. Lepas tu dia mari dalam kitab dia. Tak apalah dia nak melera orang lain. Orang lain kata setara mana, tengok sendiri. Gitu. Tengok sendiri. Misalnya Ibnu Ishaq buat mari, dia kata lagu ni. Mana dia tidak tak kuat. Orangnya ada terima hak dia pun, dia mesti ada sokongan hak lain juga. Kalau semata-mata dia tak boleh. Babun fi mashil hasa fi salah. Ini bab sapu anak batu dalam sembahyang, yang pada ketika sembahyang. Riwayat daripada Abil Ahwas, iaitu seorang syekh min ahli Madinah, dia dengar Abu Dzar seperti tadilah yang kita terjemah tadi. Jadi dia tak boleh sapu dalam sembahyang. Kalau luar sembahyang, sebelum sembahyang, maksudnya tak apa. Hak ni ketika duduk tengah sembahyang. Tapi hadis ini dhaif. Dhaif juga. Hadis ini dhaif juga. Sebab apa? Abul Ahwas tidak diketahui siapa dia. Cuma Hafiz Ibn Hajar kata maqbul. Maqbul ni maknanya rendah lah. Tetapi ramai yang mengatakan dia ni tidak diketahui siapa dia, Abul Ahwas. Sebab dalam riwayat Nasa'i, dia dengar syaikhan yuhaddithu fi majlisi Abi Sa'id bin Musayyab. Dia mendengar seorang syekh, yani Zuhri mendengar seorang syekh yang bercerita dalam majlis Sa'id bin Musayyab. Siapa syekh itu? Tak jelas juga dalam riwayat Nasa'i. Sini pun tidak diketahui juga. Tapi dalam riwayat satu lagi, tak apa hak tu, maknanya ada juga cerita tak boleh sapu ni. Maksudnya kalau bersembahyang di tengah padang lah, tempat berbatu gapo tu, kalau kita tak ada sejadah, tak ada gapo, kita tak boleh sapu tengah sembahyang. Tak boleh sapu. Sebab hak ada tu akan menjadi saksi kepada kita. Jadi kalau kita tak boleh, sakit kau, tak usah berat sangat lah, tak usah lah tekan sangat, gitu je lah. Kalau nak sapu pun sebelum sembahyang. Tengah-tengah duduk sembahyang tu tidak. Sebab itu rahmat duduk tunggu. Kita sapu tu macam isyarat lah, isyarat kepada kita tak sih. Seolah-olahnya begitu. Walau bagaimanapun hadis ini tidak kuat. Maknanya kalau seseorang tu nak sapu, boleh juga. Cuma jangan sapu banyak kali. Sebab takut banyak kali tu jadi banyak pula melakukan perbuatan tu. Jadi sebab tu, bukan sebab tak boleh sapu. Dalam hadis yang kedua dia kata kalau nak sapu juga sekali dalam sembahyang. Supaya tidak berlaku nak sapu dalam sembahyang ni, lapik lah, senang, habis cerita. Ambil sejadah, lapik. Ambil kain kau, lapik situ. Sebab sahabat-sahabat, dia kalau panas kena ada batu tu, dia ambil ni baju dia besar, dia ambil betul. Gitu dia sujud atas kain. Ataupun ambil kain lain, sujud atas tu. Tak apa pun, serupa dengan sapu juga tu lah. Kalau maksud tak boleh kena juga, apa maknanya dia letak gitu? Hak tu riwayat yang sahih dalam Bukhari gapo pun ada. Maknanya apa dia kata sapu batu ni tidak kata mutlak tak boleh. Cuma takut jadi banyak sangat bergerak dalam sembahyang, kerana tu dah. Tapi kalau ia menghilangkan khusyuk kita, kita yakin kalau lagu ni menghilang, tak apa sapu. Tapi jangan duduk sapu banyak kali lah. Gitu, gerak banyak gitu, sapu sekali. Lepas tu kalau rakaat yang kedua pula, sekali. Nak beri rata sikit pasir tu, takut sakit dahi. Kalau kita tidak lapik lah, kalau lapik tu habis cerita lah, selesai lah. Jadi boleh kita nak sapu pun boleh.
La tamsah wa anta tusalli. Kalau nak buat juga, maka sekali je lah. Ni bukan makna sekali dalam panjang semaya tu, tidak. Sekali buat. Lepas tu pada ketika yang lain, siapa pula nak sujud pula tu? Tu tak apa, panggil sekali juga lagu tu. Hak maksud sekali ni, dia tak sehnya kepada ketika kita sapu tu banyak kali gitu. Hak tu tak seh. Sekali sapu. Lepas tu senyap. Nak sujud yang kedua tu sapu pula sekali. Gitu tak apa, termasuk dalam sekali. Gapo dia nak buat ni? Sapu ni taswiyatul hasa, yakni meratakan anak batu. Kita nak suruh biar rata. Kita sapu tu nak suruh biar rata. Tak apa, boleh kalau nak buat. Cumanya yang dilarang ni takut kita jadi macam sibuk dengan benda lain lah, benda luar dalam sembahyang. Jadi supaya tidak berlaku semua ini, tak usah sembahyang situ. Sembahyang lain. Ataupun kalau tak ada tempat juga, lapik. Kalau tak boleh nak lapik juga, tak ada juga, buat seperti tadi, gitu. Yang penting di sini, ke mana-mana pun nak suruh khusyuk. Jadi nak suruh khusyuk tu, sapu tadi nak suruh khusyuk. Tidak sapu, hak larang sapu tu pun nak suruh khusyuk ni. Takut jadi duduk galik tu sapu. Hak maksud nak khusyuk dalam sembahyang. Tidak sibuk dengan benda-benda luar. Hak tu hak nak. Dalam riwayat yang kedua ni, kita berjumpa dengan sahabat yang bernama Mu'aiqib. Jaga juga. Ibnu Abi Fatimah Ad-Dawsi, sekutu Bani Abdi Syams. Dia Islam awal lagi di Mekah, dan 2 kali berhijrah. Yani hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah, dan ikut serta dalam peperangan Badar dia ni. Dan dia, tugas dianya apa dia? Dia cok Nabi tu, dia kalau Nabi suruh cok, Nabi suruh dia cok. Itu kerja dia. Di antara hak istimewa dia, namanya Mu'aiqib. Dia cok. Abu Bakar dan Umar lepas pada tu ambil dia juga sebagai pegawai dia untuk nak jaga Baitul Mal, perbendaharaan negara. Dan dia ni kena penyakit juzam. Juzam ni penyakit kusta. Ni sahabat ni kena penyakit kusta. Lepas tu dirawat dia. Dengan Sayyidina Umar suruh gunakan jadam. Sembuh lepas pada tu. Fatawaqqafa, berhenti sakit dia. Dan dia ni mati di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Ada juga mengatakan mati di zaman pemerintahan Sayyidina Ali, pada tahun 40. Ni perawi yang kedua, hadis yang kedua dalam bab ini. Babur rajul yusalli mukhtasiran. Ini bab orang yang bersembahyang dengan bercekak pinggang. Dia tidak dakap qiyam. Dakap qiyam ni letak tangan inilah, letak tangan sini. Hak ni gini. Letak di atas pusat kau. Khilaf lah waktu tu. Ini lapis tangan. Bawah pusat kau, atas dada kau tu tak apalah, waktu tu khilaf lah kita kata. Jadi letak, dia tidak buat gitu, dia cekak pinggan. Cekak pinggan lah mana? Gini. Ni. Supaya orang penat kau, orang duk tengok gapa-gapa kau, peluh bawah tiak ni nak suruh, berangi nak suruh, bila panas dia cekak pinggan. Semaya cekak pinggan. Lagu tu tak boleh. Adapun dakap qiyam, gini kau, ataupun tidak dakap kau betul kau, sebab Imam Malik, pendapat Imam Malik tu, luruskan tangan ke bawah, tak apa juga. Tapi semua kata tak boleh. Ikhtisar, cekak pinggan. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ikhtisar dalam sembahyang. Qala Abu Daud berkata, bila kata qala Abu Daud ni boleh jadi dia nak komen sanad,
Boleh jadi dia nak ayat apa-apa yang ada kekeliruan dalam hadis ke apa ke macam tadi. Boleh jadi dia nak huraikan maksud hadis. Dia nak pilih salah satu makna bagi hadis. Boleh jadi berlaku. Macam di sini dia nak hurai maksud apa makna Nabi SAW melarang daripada ikhtisar. Yang ni Nabi SAW melarang seseorang itu letak tangan di atas pinggang dia. Tu Abu Daud huraikan gitu. Jadi hak ni tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh tu setara mana? Kalau mengikut ahlu zahir haram. Batal sembahyang? Tidak sampai batal, haram. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama dia tidak kata haram, cuma makruh. Makruh tu pula ada kata tahrimi, dekat dengan haram lah. Ada pula kata tanzihi, tak molek. Tak molek lah. Tidak beradab, tidak sesuai dengan adab sembahyang. Itu makna larangan. Kalau kita kata ikhtisar itu dengan makna cekak pinggang. Sedangkan ulama-ulama ramai lagi pendapat orang lain beza-beza pendapatnya tentang ikhtisar ini. Ada yang kata cekak pinggang seperti Abu Daud kata tu. Ramailah hak berpendapat lagu ni, dan hak itulah hak lebih kemahnya. Seperti Imam Ibnu Sirin dan lain-lain memang kata gitulah. Tapi ada pendapat orang lain lagi. Ni ada juga. Kalau kita tengok dalam kitab ni, pendapat hak sepuluh Abu Daud itu Ibnu Sirin. Ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Begitu juga Hisham dalam riwayat Abu Daud, Baihaqi dalam sunannya. Dia tafsirkan ikhtisar itu dengan makna cekak pinggang lah. Tetapi ada lagi pendapat lain. Di antaranya iaitu pegang tukar. Pegang tukar dalam sembahyang ni bertukar. Ambil tukar pegang depan. Gitu, pegang dua belah tangan kau, sebelah tangan kau. Ada yang kata gitu. Ikhtisar maknanya begitu. Sebab ikhtisar ni dia ambil daripada perkataan mikhsarah. Mikhsarah tu maknanya tukar. Yani asan yatawakka'u 'alaiha. Tapi Ibnul Arabi membantah, ini tak kena ni. Sebab apa? Kita kemudian ni ada bab tukar dalam sembahyang. Boleh. Nabi SAW sendiri pun tukar. Apa yang dia nak larang pula? Jadi hak ni Ibnul Arabi pun bantah, tak setujulah. Tapi adalah yang berpendapat begitu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga iaitu Al-Hirawi dan Ibnul Athir menyebutkan di dalam kitab masing-masing. Ikhtisar di makna dia iaitu meringkaskan surah. Dia baca akhir surah saja. Berhimna baca lagu. Satu ayat ataupun dua ayat akhir surah. Itu maksudnya ikhtisar. Meringkaskan baca surah. Jadi baca surah tu hujung dia saja. Gitu. Satu. Ataupun ringkas hujung ataupun ambil awal. Ringkas, dia tidak baca habis. Itu maksud dia. Yang kedua. Yang ketiga, Hirawi juga menyebutkan iaitu dia tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Ringkas sembahyang. Ikhtisar dengan makna ringkas. Dia meringkaskan sembahyang dia. Ringkas ni makna tidak ada tumakninah lah. Tidak qiyam molek, tidak rokok molek, tidak sujud molek. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia meringkaskan bacaan juga. Tapi bacaan yang diringkaskan itu ialah bacaan ayat sajdah. Dia tak baca. Dia baca surah tu ada ayat sajdah. Dia tak wisapa situ. Gitu. Dia tak wisapa situ. Kalau sapa situ kena sujud. Sujud tilawah. Dia tak say sujud tilawah. Dia peringkas. Jadi tak ada sapa situ. Ini pendapat yang keempat. Jadi ada beberapa pendapat. Tetapi hak paling masyhurnya hak supaya Imam Abu Daud sebut itulah, iaitu sembahyang dengan cekak pinggang. Hak tu yang dilarang. Apa-apa pula yang dilarang hak tu? Seperti kita sudah maklum, iaitu sembahyang ni, benda yang dilarang dalam sembahyang ni iaitu yang menyerupai syaitan, menyerupai binatang,
menyerupai ahli neraka, menyerupai orang kafir, orang-orang jahat-jahat, orang samsing. Dan menyerupai ataupun dalam bentuk malah, dalam bentuk orang yang malah lah, orang yang lesu. Hak tu tak boleh. Kaedah ya ulama simpulkan daripada hadis tu, dia pergi di sekitar tu lah. Jadi hak ni sebab apa? Jadi di antara hikmat yang disebutkan oleh ulama apa dilarang ni, salah satunya kerana iblis bila dia halau dulu, dia halak, dia lari tu dalam keadaan cekak pinggang gitu. Ada yang berpendapat gitu, dalam keadaan cekak pinggang. Maknanya agah ni meta, orang kata meta. Tidak kata kena hambak tu maknanya jadi sedih. Tak. Jadi sedih, kau jadi puasa nyesal, kau jadi puasa terharu, kau tak. Dia cekak pinggang, maknanya meta, menunjukkan meta dia tu. Sombong dia tu. Istikbar dia tu dinyatakan dalam bentuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi rajin buat lagu ni. Nabi SAW di peringkat awal dulu, dia nak kikis semangat ikut Yahudi dan kagum kepada Yahudi itu. Dia semua serupa dengan Yahudi, dia tak bui. Termasuklah orang ni. Cekak pinggang. Orang Yahudi selalu buat begini. Dan kerana menyerupai orang Yahudi, Nabi SAW larang. Itu yang kedua. Apa lagi kita nak buat dalam sembahyang kita. Yang ketiga, kerana ini cara rehat ahli neraka. Ahli neraka bila penat, bila letih, dia cekak pinggang. Tidak sesuai juga. Nak jadikan sebahagian daripada juzuk sembahyang dalam keadaan serupa dengan ahli neraka, serupa dengan orang yang dikutuk oleh Allah, serupa dengan iblis, tak sesuai. Yang keempatnya, iaitu ini perbuatan orang yang sombong, orang yang agah, yang meta. Dia buat gitulah. Yang kelima, kerana ini serupa dengan orang-orang yang ditimpa musibah. Di kalangan di kalangan puak-puak jahiliah ni, sebelum pada dia nak berkabung, dia nak menyatakan kesedihan dia di atas kematian siapa-siapa lah, dia akan cekak pinggang dulu pokok dia. Jadi serupa dengan hak tu. Jadi hak ni kita boleh terima belaka lah. Maknanya tak molek lah. Tetapi hadis ini bukan bermakna kita tak boleh cekak pinggang di luar sembahyang. Mana kalau kita penat, kalau kita apa kita kata panas bawah ketiak ni, kita tak apa, asalkan bukan dengan maksud sombong. Tapi kalau cekak pinggang tu dengan maksud sombong, nak mendabik dada, kita kata tak boleh. Lagu tu tak boleh. Di luar sembahyang pun tak boleh. Tetapi kalau tidak dengan maksud tu, tak apa. Hak ni hak maksud larang ni dalam sembahyang. Sebab hak tu perbuatan manusia secara tabi'i. Mana-mana manusia pun, kalau dia peluh bawah ketiak, dia panas, dia akan nak buka lah. Jadi salah satu cara nak buka yang senang, dia akan buat gini. Kalau tidak ada niat nak ikut siapa-siapa, tak ada apa. Jadi hak ni cekak pinggang dalam sembahyang ni dilarang pun bukan dengan makna haram mengikut kebanyakan ulama. Di antara yang mengatakan makruh, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Abu Mijlas dan lain-lain lagi. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Al-Auza'i dan lain-lain. Tapi ahlu zahir, buat zahiri mengatakan haram. Bila Nabi larang, makna haram. Sini. Kemudian bab seterusnya, bab seseorang ni pegang tongkat pada ketika sembahyang. Hak ni lah, riwayat ini menafikan, menolak hak tadi, pendapat salah satu pendapat yang mengatakan ikhtisar tu maksudnya bertongkat, tekan tangan atas tongkat pada ketika sembahyang kerana penat ataupun kerana uzur, tua, tak apa nak boleh tetap diri. Jadi dia pegang tongkat. Jadi hak tadi dia kata itu makna ikhtisar. Bab ini menolak semua itu. Menolak itu. Mana tidaklah, pegang tongkat ni tak apa dalam sembahyang. Bila pegang tongkat, patut tak ada dalam takat qiyam ke apa? Tak ada, tak apa. Maknanya kalau tidak pegang tongkat, barulah boleh nak pegang. Sini, dekat qiyam,
Kalau dah pegang tongkat dah, nak pegang kerana lagi ke sini. Maknanya tak apa. Dalam sembahyang boleh kita pegang kepada tongkat, pegang meja kau. Misalnya tepi tu meja, dan kita pegang meja. Kursi kau, kita kata pegang. Sebab kalau selagi kita boleh berdiri, kita kena berdiri sembahyang. Tak boleh duduk. Walaupun sebentar, kita tak boleh berdiri lama, tapi kita boleh berdiri sebentar mula-mula. Berdiri dulu, lepas tu baru duduk. Begitu juga kalau kita boleh duduk, kita tak boleh tidur. Kena boleh duduk lah. Walaupun dengan kita menggunakan bantuan, pegang orang kau, pegang meja kau, pegang tongkat kau, tak apa. Hak tu lebih lagi daripada kita sembahyang duduk. Tapi kalau tak ada semua tu, dan kita tidak mampu, nak berdiri mula-mula pun tidak mampu, lain lah tu. Tak apa, boleh duduk lah. Boleh duduk. Itulah yang sebaik-baiknya, iaitu start mula-mula tu diri dulu. Lepas tu sebab apa? Sebab hak tak boleh tu nak lipat lutut tu, tak boleh yang sakit lutut. Jadi hak tu duduk. Kepada ketika berdiri tu boleh berdiri. Tetapi kalau nak sembahyang duduk terus pun tak apa juga, jadi susah. Benda ni tidaklah kata siapa tak sah nak sembahyang. Walaupun ada juga yang mengatakan tak boleh. Kalau boleh diri dulu, kena berdiri, lepas tu baru duduk. Tetapi bukan semua ulama kata gitu. Ada juga yang memilih jalan mudah, iaitu dia kata tak apa. Sebab dia tak boleh semua sembahyang dia tu dalam keadaan duduk, payah nak diri duduk, apa payah. Tapi hak semoleknya ke mana-mana pun sebab tak adil lah, iaitu berdiri dulu. Lepas tu tak apalah nak duduk atas kursi tu. Sebelum duduk tu Allahu Akbar tu berdiri dulu. Lepas tu tak lagi duduk. Ketika nak rokok, nak sujud tu tak boleh lah. Tak boleh nak lipat. Kalau lipat jadi bedah orang kata, boleh jadi. Dia jadi terik orang ni sampai ke peringkat gitu. Tak apa, duduk atas kursi pun tak apa. Jadi di sini pengajaran kepada kita ni boleh kepada orang yang uzur. Orang yang tak uzur tak boleh. Tak boleh tukar-tukar. Tak boleh tu pula bukanlah sampai ke peringkat haram, sampai tak usah sembahyang dah. Cuma tak molek lah, tak ada kelebihan. Kalau dia tidak bertongkat, ada kelebihan, tak dapat pahala kerana tu menggunakan tenaga dia tu. Jadi ceritanya riwayat daripada Hilal bin Isaf, beliau berkata, aku pergi ke Raqqah. Salah seorang sahabat aku kata, nak jumpa ke dengan salah seorang sahabat Nabi SAW? Nak. Dia pun kata, mujur benar lah peluang, molek benar lah tu. Ghanimah ni supaya boleh harta ghanimah lah. Boleh harta ghanimah kan, untung tak kena bayar, tak kena beli, boleh percuma begitunya kita kata. Jadi ghanimah ni maksudnya itu satu keberuntungan besar. Peluang keemasan lah tu. Kami pun pergi kepada Wabisah, yang sahabat ini Wabisah bin Ma'bad. Saya pun kata kepada sahabat saya, hak bawa saya pergi, nanti kita tengok dulu rupa dia ataupun tingkah laku dia tu. Nak tengok dulu lagu mana. Tengok tu dia ni pakai lagu tu bukan songkok tinggi, rendah. Lepas tu ada telinga tu jala gitu. Tempat kita ni orang tak pakai muka panas. Tapi kalau tempat sejuk tu dia banyak benar lah pasal topi macam piah gitu. Rendah tinggi tu macam-macam lah ada. Tapi hak dia ni rendah. Tapi dia ada ke bawah ni, turun ke bawah. Tutup telinga. Sebab di negeri sejuk ni tutup telinga tu penting. Telinga dengan dada. Hak tu paling penting. Hak lain tak apa. Tangan ke apa boleh kira. Telinga dengan dada. Hak tu yang penting. Lepas pada tu dia pakai burnus. Khaz di sini bukan dengan makna sutera semata-mata, tidak. Kalau ada sutera pun sikit-sikit. Ataupun khaz ini nama kain yang dinamakan serupa dengan sutera, tapi bukan sutera sebenarnya. Jadi kalau kain itu nama sutera, sebenarnya bukan sutera, tak apa, nama tu tak kira nama tu. Sebab itulah ahli-ahli usul dan ahli qawaid fiqh dia kata al-ibratu bil ma'ani la bil mabani.
Itu. Yang diambil kira ialah makna, hakikat benda tu. Bukan perkataan dia tu. Misalnya kita kata bir, nama bir, tapi tidak arak, tak apa minum. Nama tu tak kira. Ataupun arak, kita kata nama arak, pun nama arak, tapi air sejuk, tak apa lagu tu. Air teh misalnya, tak apa. Sutera, tapi bukan sutera, sutera palsu lah. Misalnya kita kata tak apa. Lembut setara mana, hak tak boleh hak tu. Jadi sahabat ni dia pakai burrusu khazzin aghbar, yang kelabu warnanya. Mana pakai baju yang mana bersambung dengan kepala. Ada kalanya dia tudung kepala, ada kalanya buka alip belakang, letak alip belakang. Kalau kita hot learn ni dia pakai zik lah, macam-macam boleh buat. Baju hot fashion sekarang ni ada juga yang memang bersambung, tak boleh nak buka. Cuma kalau dia nak buka kepala dia lepaslah ke belakang itulah. Gitu. Ini maknanya menggambarkan musim sejuk pada ketika itu. Dan saya dapati dia pegang tongkat dia tengah semaya, pegang tongkat. Ni sahabat ni pegang tongkat. Kami pun tengok pelik ni, mana tak ajar yang tengok lagu ni. Lepas pada dia beri salam, kami pun kata kepada dia, lagu mana? Boleh ke? Dia pun kata, dia cerita, nak cerita Ummu Qais binti Mihsan kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ni tua, berumur, wa hamalal lahm, dan dia ni orang kata hamalal lahm, makna bawa daging, bukan makna bawa daging, berisi, kita kata berisi sikit. Biasanya orang kalau anak tua tu dia akan berisi. Apa? Macam-macam lah sebab satunya dia kurang aktif. Yang kedua, bini ada kan? Bini senang, banyak kali tak buat kerja sendiri lah. Bini dua kerjanya. Apa kalau bini tu kena pandai masuk pula kan? Sedap benar makan dah. Biasalah gitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW di akhir hayat dia berisi, gemuk sikit. Bukan gemuk benar, tidak. Bukan gemuk benar, tidak. Berisi sikit. Itu makna hamalal lahm. Nabi SAW pegang tuk amud di sini bukan makna tiang, tongkat maksud dia dalam semaya dia, di tempat semaya dia, dia pegang hak tu. Hak ni semaya ke dia ni? Semaya sunat, bukan semaya fardu. Semaya sunat bolehlah buat lagu tu. Sebab Nabi SAW semaya sunat ni panjang dia baca dia dalam semaya tahajud dia ke gapo ke, memang panjang. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak uzur, kita nak bertukar makruh. Nabi SAW tak ada buat. Hak ni pada ketika tu lah dia berumur dah, ada sebab lah. Dah panjang baca jadi penat. Sampai gitu sekali. Maknanya dia ni pegang tongkat. Jadi hak di sini kerana tua dan berisi, orang gemuk. Termasuk juga hak ni kerana letih ke, uzur ke, sakit ke, serupa juga, boleh juga. Dan ini semua menunjukkan bahawa orang yang boleh melakukan begini ialah orang yang ada keuzurannya, ada sebabnya. Sebab di sini disebut sebab dia berumur dan dia tu berisi, gemuk sikit. Sebab dan boleh pun dalam semaya sunat, dalam semaya fardu, kalau tidak terdesak sangat, tak boleh, dia jadi makruh. Kalau terdesak sangat, tak ada dalam makruh tu, tidak makruh, tak apa, jadi harus. Babun nahyi 'anil kalam fi shalah, ini bab larangan bercakap dalam sembahyang. Riwayat daripada Zaid bin Arqam, beliau berkata, kami dulu kecek dengan orang sebelah ketika sembahyang. Maknanya dalam sejarah ni sembahyang ni ada 3 peringkat kan, seperti yang kita sudah bicara sebelum pada ni. Ni nak ayat pada suatu ketika memang boleh keceklah apa-apa keperluan dia. Kecek tanya apa khabar keluarga, anak pinak sihat semua,
Boleh lagu tu, kecek lagu tu. Lepas pada tu sekadar bui salam saja boleh. Jawab salam, Waalaikumsalam, boleh. Kecek lain tak boleh. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga tak boleh berlaku. Jawab salam ke apa pun tak boleh. Apatah lagi nak kecek lagu tadi. Sehingga turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Dengan turunnya ayat ini, kami diperintahkan supaya diam dan dilarang kami bercakap. Jadi makna qunut itu, qanitin itu maknanya diam. Jadi qanitin itu ada banyak makna. Disebutkan oleh ulama 10 makna dia qanitin. Tetapi sahabat ni dia faham. Hak ni dia faham bahawa qumu lillahi qanitin ni maksudnya, tentulah dia faham gini, dia tahu gini ni, dan dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud qanitin, berdirilah kamu menghadap Allah qanitin dalam keadaan diam. Diam tu maksudnya tidak kecek percakapan di luar sembahyang. Bukan dia tak baca ke satu, baca kat mana perlu baca tu. Maknanya diam ni daripada percakapan manusia di luar sembahyang. Jadi ada 10 makna qunut ini. Qanitin itu masdar dianya qunut lah. Ada 10 makna. Di antaranya makna dia doa. Doa. Itu makna qunut juga. Orang kata doa qunut. Qunut tu doa dah. Qunut tu doa dah. Jadi berqunut. Dia berqunut. Makna berdoa. Itu makna dia. Tapi orang kita ni dia jadi gitulah. Jadi dalam percakapan dia doa qunut kata dia. Qunut mana doa dah. Sebab bukit Jabal Uhud lah. Gitu. Bukit Jabal Uhud. Padahal Jabal tu bukit dah. Yang kedua khusyuk. Mana dia? Yang ketiga maknanya ibadat. Yang keempat mana dia taat. Ibadat lain, taat lain. Patuh. Yang kelima mana dia mengerjakan ibadat. Yang keenam kita mengakui rububiyah, Tuhan, dan ubudiyah kita, kehambaan kita. Yang keenam sukut, diam. Ni mana ni lah sukut, diam. Yang ketujuh sembahyang. Sembahyang tu qunut juga. Yang ke-8 qiyam, berdiri tegak. Itu qunut juga dari segi bahasa. Dan yang ke-10-nya tul, lama berdiri itu orang panggil qunut juga. Tetapi di sini qunut qanitin maksudnya diam, tak kecek. Hak boleh kecek di luar sembahyang. Sebelum sembahyang tu boleh nak kecek lagu tu. Dalam sembahyang ni dilarang daripada kecek lagu tu, tak boleh. Kemudian hak ni bila? Semasa di Madinah. Mengikut kebanyakan ulama di Madinah turunnya ayat ni. Sebab apa? Sebab ini masuk dalam surah Baqarah. Surah Baqarah ni madaniyah. Maka ulama-ulama mengatakan hak haram kecek ni, tak boleh kecek dalam sembahyang ni. Pengharaman itu di Madinah. Hak kecek, hak kata dalam riwayat-riwayat kata kecek dalam sembahyang, jawab salam ke apa, hak sebelum tu di Mekah. Tetapi ada khilaf di antara ulama di sini. Orang yang pegang kata berdasarkan ayat inilah hak boleh kecek tu dimansuhkan, maka dia kata nasikh dia ataupun perintah supaya diam ni di Madinah. Tetapi orang yang mengatakan dimansuhkan boleh kecek ni di Mekah lagi, dia pegang dengan hadis dulu kita sudah jumpa dah. Hadis Ibnu Mas'ud, iaitu Ibnu Mas'ud pergi, dia kata dulu bui salam Nabi jawab dalam sembahyang. Apa tu bila kami balik kami bui salam dia tak jawab. Balik tu bila? Jadi balik mengikut setengah ulama, dia balik daripada hijrah ke Habsyah. Hak ni semasa di Mekah lagi. Jadi makna Nabi tak jawab ada salam dia. Bermakna hukum boleh kecek ni dalam sembahyang ni sudah dihapuskan di Mekah lagi, mengikut pendapat ni. Sebab dia pegang dengan hak Ibnu Mas'ud. Tetapi kembalinya Ibnu Mas'ud itu sebenarnya ada 2 kali. Hak dia kembali mula-mula tu memang balik Mekah, tapi dia pergi pula sebab hak orang sebut khabar angin lah. Orang kata orang Mekah ni Islam belaka. Apa tu semua ikut Nabi tu.
Begitu khabar hari. Jadi sahabat-sahabat orang duduk di Habsyah tu balik mari. Balik mari tidak betul. Itu cerita saja. Bahkan orang Islam semakin ditekan dan semakin dianiayai di Mekah. Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain pergi pula. Dia pergi pula tu balik di Madinah. Balik di Madinah. Jadi ulama orang kata di Madinah mansuh tu, hak maksud Ibnu Mas'ud balik tu balik ke Madinah, bukan balik ke Mekah. Hak tu hak lebih kuat sebenarnya. Hak tu hak lebih kuat. Sebab apa? Sesuai dengan ayat ni. Ayat ni pun ayat Madaniyah. Kalau kita kata dimansuhkan semasa di Mekah, maknanya ayat ni turun buat apa dia nya. Dah moga orang duduk sedia berlakon dah, orang tak kacak berlakon dah. Ni suruh dia ni maknanya sebelum pada tu tidak dia lagi lah, boleh kacak lagi lah. Hak tu hak lebih sesuai. Maksud kalau orang kata dia pegang dengan Ibnu Mas'ud, itu pun Ibnu Mas'ud balik kali yang kedua. Dia balik kali yang kedua, dia dah perang Badar. Tapi di Madinah dah lah. Ini tu. Wa qumu lillahi qanitin dalam surah Baqarah bermakna mansukhnya boleh bercakap dalam sembahyang itu ialah di Madinah, bukan di Mekah. Hak tu hak lebih kuat. Kemudian sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.